Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Selamat petang. Okay, hari ini saya nak review ini ada saya tak boleh sebut pasal permintaan dan juga tajaan sebab ada masalah dengan pengiklanan. Jadi saya nak review ni bersebab lah. Jadi saya akan tunjukkan satu kenderaan iaitu Toyota Answer. Jadi ini adalah review saya yang kedua, saya tak salah saya, tentang Toyota Answer ni, iaitu mengapa saya berminat untuk memiliki sebuah kereta yang lama yang lebih kurang dalam 23 tahun usianya. Dan mengapa anda dan juga para peminat kereta-kereta yang lama, siapa yang nak menukar kereta daripada kereta biasa kepada kereta MPV, harus memiliki sebuah Toyota Answer untuk digunakan sebagai family lah. Okay. Ini kereta Toyota Answer LGX tahun 2003. Okay. Tahun 2003. Telah saya miliki selama 2 tahun itu kelab UMC. Saya juga adalah ahli kelab UMC. Okey, Toyota Answer ni saya beli dengan nilai harga lebih kurang 14,500 pada tahun 2000 akhir, sewaktu PKP saya milikinya Baik, kenapa saya memilih Toyota Answer? Yang pertama, harga berpatutan. Harganya berpatutan, iaitu harga 14,500. Lepas itu yang kedua Toyota lah. Sebab Toyota dia mempunyai reliability, iaitu tidak mudah rosak dan still apa orang kata, kalau kita repair ke apa semua, dia akan dapat seperti condition seperti mana kereta baru. Jadi kalau kita baik boleh menukar komponen-komponen yang original, so rasa pemanduannya hampir kepada yang baru, seolah-olah begitu. Macam kereta recon lah orang kata kan, macam Toyota Alphard apa semua tu kan ada recon kan. So walaupun kita tu dah lama, dah 5 tahun atau 6 tahun, apabila kita gunakan telah dibaik pulih dalam restoration, rasanya akan sama. Yang kedua, sistem gantungan di hadapan. Dia menggunakan double wishbone double wishbone di bahagian hadapan. Dia menggunakan double wishbone. Jadi bila gunakan double wishbone, pemanduan selesa. Dia tidak akan bergoyang dan bergolak-balik lah. Maksudnya tayar itu dia akan naik macam itu, dia bukan condong macam tu. Jadi dia akan naik straight macam itu. Jadi untuk goncangan memang tidak ada. Jadi dia merasa lebih selesa apabila kita jalan yang tidak rata dan yang orang kata berombak. Jalan yang tidak selesa, tidak rata, memang selesa. Sebab dia menggunakan di hadapan adalah double wishbone dan di belakang menggunakan lift spring. Yang ke berapa dah, saya tak ingat lah. Yang satu lagi kelebihan dia, body atas dengan body bawah, iaitu leather frame. Dia menggunakan leather frame, di mana body bahagian atas ni sebenarnya dia boleh angkat, lepas tu tinggallah dia punya body bawahnya, iaitu frame dia yang memegang tayar, enjin apa semuanya, dia boleh dipisahkan dua. Dan body ni dengan frame tersebut dilapik dengan getah. Kalau kita tengok perhati dekat bawah ni, dekat Shopee pun kita ada tengok getah tu macam duit 50 sen tu. Jadi ini frame dia. Jadi body ni semua akan duduk di atas leather frame tu. Bila dia duduk akan leather frame, dia akan lapik dengan getah. Bila lapik dengan getah tu, tidak akan berbunyi jalan. Maksudnya pemanduan kita senyap. Walaupun kereta dah berusia dalam 20 tahun, kita still bawa dia senyap. Dia akan berasa 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 senyap
dalam. Bunyi tidak akan masuk di dalam kabin. Lagi dalaman dia boleh memuatkan 7 orang dan lebih. Sebab di belakang dia rapat. Dia bukan macam kereta yang baru, maknanya macam Toyota Alphard contoh, ataupun ni dia tengah dia kosong kan. Jadi kita boleh lalu di tengah. Jadi kita naik macam mana pun 7 orang paling minima. Yang ini macam van. Kita boleh naik rapat, nak pergi kenduri ke apa semua dekat-dekat, kita boleh naik ramai-ramai. Sampai 4 orang pun boleh kalau badan-badan kecil. Di belakang atapnya tinggi. Dan saya berketinggian 6 kaki 1 inci. Boleh duduk di belakang dalam keadaan selesa. Tapi perjalanan jauh tak boleh lah, sebab dia punya stand ataupun kaki di bahagian bawah ni, dia agak rapat dengan tempat duduk. Sebab di dalam dia dipanggil, caranya adalah stadium, iaitu kalau kita duduk di bahagian belakang, maknanya kita nampak orang di bahagian depan duduk ni dia rendah. Kalau siapa ada pernah naik Azora pun macam itu. Stadium maksudnya dia makin tinggi ke belakang. Jadi orang di belakang akan nampak di bahagian hadapan. Dia makin tinggi. Depan rendah, tinggi sikit dan tinggi. Jadi seat belakang, kalau kita duduk orang yang tinggi, tak kurang selesanya adalah kaki tergantung lah. Kaki akan tergantung. Itu saja. Tapi kepala dan selesa tempat duduk memang selesa. Itu adalah kelebihan dia. Lepas tu dia menggunakan enjin 1.8 push rod, iaitu enjin lama macam Toyota Corolla tu. Dan memang enjin ni reliability lah. Cuma kelemahan dia untuk memotong kenderaan lain agak slow. Itu sahaja. Tapi yang lain memang okey. Yang lagi saya tak ingat lah ke berapa lah. Kelebihan dia adalah bentuk. Mengapa saya memilih kereta ini? Bentuknya memang tidak makan di zaman lah. Okey. Di mana di bahagian tepi kita akan nampak dia berbentuk wagon. Saya memang peminat kereta wagon Kalau bentuk wagon saya berminat lah. Di bahagian tepi kita akan nampak seperti wagon. Di bahagian belakang kita akan nampak seolah-olah macam van. Macam van. Macam wagon di bahagian tepi, belakang macam van. Di bahagian hadapan seperti Pajero. Seperti Pajero, lebih kurang macam tu kalau kita melihat daripada bahagian hadapan. Dan itulah sebab antara ciri-ciri yang saya minat dan mengapa saya membeli kereta Toyota Answer untuk kegunaan family. Ini cerita untuk B40 bukan cerita untuk orang yang banyak duit lah Banyak duit dan tak pandang pun, lebih baik pakai kereta yang lebih mahal kan. Nak apa kita pakai kereta lama. Tapi ini cerita-cerita untuk macam saya B40. Okey. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang mengapa saya menggunakan kereta ini, dan mengapa saya berminat membeli kereta Toyota Answer. Ini sudah hampir 2 tahun saya menggunakan kereta tersebut. Dan alhamdulillah, maintenance memang murah. Memang yang orang kata paling tertarik sekali adalah maintenance lah. Maintenance sebab dia pakai depan tayar double wishbone sistem gantungan, dengan enjin di pacuan bahagian belakang. Kita tak ada masalah dengan steering rack, kita ada masalah tu semuanya reliability, maksudnya memang tahan. Jadi cuma kita ganti brake pad, tukar minyak hitam, apa semua itu saja. Dan dia tidak ada banyak masalah di bahagian sistem gantungan. Tapi kalau double wishbone terosak memang masalah. Dan memang masak itu saja. Tapi dalam sistem yang lain memang dia sangat reliable.
iaitu sangat tahan lah. Memang dalam saya menggunakannya ni, kereta ni tidak banyak masalah dan ragam. Cuma kita service on time, it's okay. Lepas tu kelebihan dia, dia sangat kuat enjinnya di bahagian torque RPM yang rendah. Maksudnya begini, kalau kita naik ramai, kita tidak akan rasa berat. Di mana kalau kita naik kereta biasanya bila kita naik ramai-ramai, kita akan terasa enjin tu mengaum, berat. Body pun terasa yang liuknya berat. Tapi menggunakan kereta ni tak akan rasa, sebab di belakang dia menggunakan lift spring. Dia menggunakan lift spring, jadi bila kita naik ramai dan berat, kita tidak akan rasa benda tu. Dan apabila dengan kapasiti enjinnya tu, dengan RPM yang rendah, dia kuat, jadi kita tidak rasalah bebanan yang masa yang kita bawa, masa kita tengah bawa, walaupun kita naik kereta penuh. Tapi yang lawaknya, bila kereta tak ada orang dalam pun, kelajuannya pun sama juga. Tu je lah. Jadi untuk yang family, saya sarankan gunakan kereta Toyota Answer lah. Kalau Toyota, kereta lama kan, pilihan kita. Itu sajalah untuk pengguna-pengguna Toyota Answer dan juga ahli-ahli kelab saya. Mengapa saya menggunakan Toyota Answer untuk kenderaan. Itu kereta saya kat depan tu. Kita bujang saya. Itu sajalah saya perkongsikan hari ini, mengapa saya berminat dan saya menggunakan Toyota Answer, sedangkan kereta ni kereta lama kan. Waktu awal-awal saya nak membeli MPV untuk mampu milik pada tahun 2020, iaitu 2 tahun yang lalu. Waktu tu PKP kan. Itulah kelebihan-kelebihannya dan apa yang saya kongsikan kepada anda. Dan ada sedikitlah saya modifikasi kereta ni, iaitu saya tukar dia punya kipas, saya ubah sport rim. Lepas tu saya menggunakan sikit toyol dalam enjin je lah, supaya lebih efisien. Kalau kita duduk di dalam, sangat senyap. Kabinnya senyap. Itu satu kelebihan lah. Tak ada bunyi tungtang, tak ada. Kabinnya sangat senyap. Sebab di bahagian bawah, antara kesis leather frame tu dengan body, dia lapik dengan satu getah. Semua ni dilapik dengan satu getah. Jadi getaran daripada jalan tidak akan masuk ke dalam kabin. Itu yang puncanya lah. Lepas tu walaupun dah berusia 20 tahun, still sedap dia tutup pintu. Ini adalah satu kelebihan lah kepada Toyota lah. Sebab Toyota ni orang kata reliability lah, iaitu ketahanan berpanjangan. Still keras, tak crack. Itu maknanya untuk pembeli macam saya, yang orang kata yang B40 lah, memang sangat terbaik pada pilihan, bukan pada sudut kelajuan dan gaya, tetapi untuk family. Yang ini saya beritahu tadi, bersesuaian. Video saya ini sangat bersesuaian kepada untuk golongan-golongan B40, yang untuk mendapatkan satu kereta yang selesa dan juga harga yang sangat berpatutan, dan ketahanan untuk maintenance, penjagaan maintenance yang berpatutan setiap bulan. Itu saja video saya pada hari ini, dan mengapa saya kongsikan kepada anda, di mana ada permintaan lah kan, video ni ada permintaan, saya kongsikan. Ini pun banyak lagi yang saya tidak sebut. Saya buat video ni pun hanyalah spontan, dan apa-apa lagi boleh kongsikan di ruangan komen di ruangan komen. Assalamualaikum semua, selamat petang terbaik. Assalamualaikum.